Selamat petang kepada Miss Adila dan rekan-rekan. Saya Bebani George dari Intek 8 2021 ingin membentangkan tajuk kami, yaitu isu sosial penyalahgunaan dada. Sebagai pengenalan, tajuk ini ialah masalah penyalahgunaan dada bukanlah satu perkara yang baru dalam masyarakat Malaysia, bahkan dunia. Pelbagai program telah kerajaan jalankan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dada. Namun begitu, kegiatan penyalahgunaan dada masih menunjukkan statistik yang tinggi dalam kegiatan jenayah yang berlaku dalam negara setiap tahun. Istilah dada tidak perlu lagi diperkenalkan, tetapi sejauh manakah kita mengambil tahu perkara mengenai dadah ini? Dada secara umumnya adalah sejenis bahan yang digunakan dalam bidang perubatan, namun dengan adanya kemudahan teknologi modern masa kini, masalah sosial yang semakin meningkat di kalangan masyarakat dunia umumnya dan Malaysia tidak terkecuali dalam masalah penyalahgunaan dada ini. Oleh itu, dada telah disalahgunakan untuk tujuan sebagai alat untuk berhibur secara ekstrem, penyelesaian masalah, meningkatkan ketahanan, keberanian, dan pelbagai lagi alasan yang diberikan oleh penagih dada apabila ditanya tentang sebab penglibatan mereka dalam penyalahgunaan dada ini. Menurut Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK 1998, dada merupakan bahan psikoaktif yang mempunyai ciri-ciri seperti boleh membawa kesan buruk kepada sistem saraf, digunakan bukan untuk tujuan perubatan, diperoleh secara haram, dan membawa pergantungan fisikal serta psikologi, serta memberi kesan buruk kepada kesehatan dan fungsi sosial. Penyalahgunaan dada berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, walau apapun alasan yang diberikan. Penyalahgunaan dada merupakan satu kesalahan yang besar, bukan sahaja memberi kesan kepada individu tersebut sahaja, malahan kepada orang lain, serta memberi impak yang besar kepada negara, bangsa, dan negara. Kerajaan Malaysia melihat serius permasalahan penyalahgunaan dada ini. Di Malaysia juga terdapat sebanyak 28 buah pusat pemulihan penagih narkotik Puspen, di mana setiap negeri mempunyai sekurang-kurangnya satu pusat Puspen yang dulu dikenali sebagai pusat Serenti. Kerajaan telah mewartakan akta khas bagi kesalahan penyalahgunaan dada ini, seperti Akta Dada Berbahaya 1952, Akta Penagihan Dada Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998. Akta Dada Berbahaya Langkah-langkah Pencegahan KAS 1985, Akta Dada Berbahaya Perlucutan Harta 1988, serta Akta Racun 1952. Dalam Akta Dada Berbahaya 1952 mengandungi aspek berkaitan kesalahan, prosedur, dan keterangan yang membabitkan pelbagai kesalahan dada. Selain itu, akta tersebut juga mengenakan hukuman mati kepada individu yang didapati bersalah. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Agensi Dada Kebangsaan AADK, penagihan dada meningkat daripada 15.100 orang pada tahun 2012 dan meningkat kepada 21.777 orang pada tahun 2014. Berdasarkan statistik AADK tersebut, terdapat penurunan penagihan pada tahun 2013, tetapi meningkat kembali pada tahun 2014, dan tiada data yang diperolehi untuk penagihan di bawah umur 13 tahun daripada tahun 2012 sehingga 2014. Data yang diperolehi adalah berdasarkan penagihan yang dapat dikesan. Oleh itu, bagaimana pula dengan penagih dada yang tidak dapat dikesan?
Pihak media kini sering menyiarkan tentang penangkapan penagihan dada di kalangan pelajar sekolah. Gejala seperti ini membimbangkan, tetapi semakin menular dalam masyarakat kini dan memberi kesan kepada keadaan remaja kita pada masa akan datang. Oleh itu, sebagai salah satu langkah pencegahan awal, kita perlu memberikan pengetahuan kepada kanak-kanak tentang bahaya penyalahgunaan dada. Perkembangan kanak-kanak bermula daripada peringkat awal sehingga ke peringkat akhir adalah satu tempo masa yang sangat penting. Menurut Kamarul Zaman Kamarudin 2009 menyatakan personality kanak-kanak pada tahap kanak-kanak akan mempengaruhi diri mereka semasa zaman remaja. Pengaruh rekan sebaya menjadi semakin penting dalam melakukan perkara yang menyebabkan mereka diterima oleh sebuah kumpulan yang dirasakan sesuai dengan personality mereka. Selain itu, akan berlaku konflik peraturan bagi orang dewasa yang berbeza dengan peraturan kanak-kanak. Hal ini berlaku karena persepsi dan pandangan orang dewasa berbeza dengan pemikiran dan asuhan yang diterima oleh kanak-kanak. Itu permasalahan yang berlaku boleh berlarutan dan boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak tersebut mengalami gangguan emosi dan berkelakuan negatif pada kemudian hari. Kesalahan yang dilakukan biasanya dilakukan karena berkehendakan penerimaan daripada kumpulan yang ingin dituruti kanak-kanak tersebut. Menurut Kamarul Zaman Kamarudin 2009, lagi kanak-kanak pada peringkat ini sangat sensitif dan dengan kritikan dan cemoohan. Sebarang kritikan pada mereka merupakan satu pukulan yang teruk kepada kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak juga susah untuk menyesuaikan diri dengan kegagalan. Mereka memerlukan pujian dan pengakuan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Melina Godfrey mengambil tajuk masalah penyalahgunaan dada di sekolah. Setiap individu dia memulakan kehidupan mereka dengan peringkat kanak-kanak. Pada peringkat kanak-kanak, proses perkembangan seperti perkembangan emosi, kognitif, dan sosial berkembang dengan pesat Kamarul Zaman Kamarudin pada tahun 2009. Justru itu, persekitaran tempat tinggal dan suasana asuhan yang diberikan oleh ibu bapa memberi pengaruh yang besar kepada kanak-kanak dalam membentuk sikap dan perlakuan kanak-kanak tersebut. Selain itu, pada peringkat ini pengaruh rekan-rekan menjadi semakin penting. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri rekan mereka bermula menjadi keutamaan kepada kanak-kanak berkenan. Pergaulan dengan rekan-rekan sebaya mereka akan menentukan jenis konsep kendiri yang terbentuk dalam diri seorang kanak-kanak, sama ada konsep kendiri positif ataupun konsep kendiri yang negatif. Pergaulan antara kawan-kawan mereka juga akan membentuk kumpulan berdasarkan keserasian mereka antara ahli kumpulan tersebut. Untuk melindungi kanak-kanak daripada penganiayaan dan eksploitasi dari pihak yang tertentu, Kerajaan Malaysia telah membuat satu akta yang dikenali sebagai Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Hak Anak-Anak adalah artikel 40(1) menyatakan bahwa kanak-kanak yang disabitkan dengan kesalahan hendaklah diperlakukan menurut kemarwah mereka sebagai seorang kanak-kanak dengan mengambil kira hak kemanusiaan dan mengambil kira umur serta keperluan mereka sebagai manusia yang bakal memainkan peranan konstruktif dalam masyarakat. Menurut Anita Abdul Rahim
2004 berdasarkan Section 97 Akta Kanak-Kanak 2001, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan dan direkodkan sebagai kesalahan kanak-kanak, termasuk kesalahan mengedar dada, dan digantikan dengan hukuman lain atas budi bicara mahkamah. Kajian tentang penyalahgunaan dada berlaku di kalangan pelajar telah lama dijalankan. Menurut buku Petaka Abad 21, satu kajian yang telah dijalankan oleh University Science Malaysia pada tahun 1975 untuk melihat sejauh mana penyalahgunaan dada ini berlaku di kalangan pelajar. Kajian ini melibatkan 20.000 pelajar sekolah menengah dan keputusan kajian tersebut menunjukkan apabila seorang pelajar tersebut terlibat dengan dada, sekurang-kurangnya 5 orang daripadanya mempunyai keinginan untuk terlihat dalam penyalahgunaan dada. Kajian ini dijalankan 40 tahun lepas, di mana statistik penagih dada yang dikesan pada tahun tersebut hanya 10.325 orang berbanding statistik yang dikeluarkan Agensi Anti Dada Malaysia menunjukkan seramai 21.777 orang penagih dada dikesan pada tahun 2014. Menurut Akhbar Sinar Harian 18 Agustus 2015, 3.35% pelajar didapati pelajar yang positif dada semenjak 2 tahun lepas. Keputusan ini diperoleh daripada 117.562 pelajar yang telah menjalani ujian urin semenjak awal tahun 2013 sehingga Agustus 2015. Akhbar Berita Utusan melaporkan berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh PDRM sepanjang tahun 2013, seramai 20 anak-anak bawah 12 tahun telah ditahan di atas kesalahan mengedar dada. 310 orang remaja yang berusia di antara 14 hingga 18 tahun ditahan atas kesalahan yang sama. Manakala 180 anak-anak ditahan karena memiliki dada dan 330 anak-anak disahkan positif dada. Seramai 5.466 remaja di antara 14 tahun hingga 15 tahun disahkan positif dada. Oke, tajuk saya ialah penyataan masalah bagi isu penyalahgunaan dada. Yang pertama, penyalahgunaan dada telah merebak pada pelbagai peringkat umur yang masih mentah. Menurut Mizan Adilan pada 2021, penggunaan dada dalam kalangan pelajar di Malaysia telah dikesan sejak awal tahun 1970-an lagi. Seterusnya, keadaan ini terjadi kerana terdapat pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi penyalahgunaan dada. Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang telah dinyatakan dengan jelas, kajian ini bertujuan mengkaji faktor sikap individu, pengaruh rakan sebaya, permasalahan keluarga, dan pengetahuan terhadap dada yang mempengaruhi penyalahgunaan di kalangan pelajar. Oleh itu, ibu bapa haruslah memberi perhatian kepada anak-anak dan mendidik serta menyerapkan nilai-nilai murni terhadap anak-anak. Seterusnya ialah perbincangan hasil kajian lepas. Kajian daripada Chen Yin Fook. Kajian ini mengkaji tentang tahap pengetahuan pelajar tentang penyalahgunaan dada dan pencapaian pelajar dalam ujian pengetahuan pencegahan dada di sekolah mengikut negeri, jantina, tempat tinggal, dan tahap kepandaian murid. Daripada dapatan kajian tersebut, didapati pengetahuan pelajar sekolah di Malaysia tentang penyalahgunaan dada di Malaysia masih di tahap tidak memuaskan. Hasil dapatan menunjukkan secara umumnya
pelajar-pelajar mengetahui tentang perkara-perkara umum berkaitan faktor-faktor penyalahgunaan dada dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dada. Namun, dapatan menunjukkan pelajar sekolah tidak dapat mengenal pasti tanda-tanda awal penagihan dada dan kesan terhadap fisikal akibat ketagihan. Ini sekaligus menunjukkan pelajar sekolah di Malaysia mempunyai tahap pengetahuan yang rendah tentang penyalahgunaan dada dan menjadikan mereka berisiko tinggi untuk terdedah kepada. Kajian lain dari Hong Kien San. Dapatan utama kajian ini menunjukkan pelajar lelaki kaum Bumi Putra mempunyai lebih ramai yang terlibat dalam penyalahgunaan dada. Dapatan kajian tersebut juga menunjukkan penyalahgunaan bahan seperti arak dan rokok semakin membimbangkan di kalangan pelajar sekolah. Penyalahgunaan bahan di sekolah pelajar menjadi salah satu sebab utama mereka menjadi seorang penagih dada. Kenyataan ini disokong oleh kajian Zarina pada tahun 2015. Menunjukkan remaja yang mempunyai kawan-kawan rapat yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan lebih berkemungkinan terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Daripada dapatan kajian tersebut, sebanyak 4.5 hingga 5.7% kawan-kawan rapat terlibat dalam penyalahgunaan pil. Nama saya Arni Vera. Kesimpulan dari tajuk yang kami ambil ini, kajian tentang penyalahgunaan dada sememangnya telah banyak dilakukan di negara ini. Ramai pengkaji telah mengkaji tentang pelbagai aspek dalam masalah penyalahgunaan dada. Walau begitu, kajian yang melibatkan kanak-kanak dan penyalahgunaan dada masih kurang dijalankan di negara kita, yaitu Malaysia. Oleh itu, pengkaji ingin melihat sejauh mana kanak-kanak mengetahui tentang bahayanya penyalahgunaan dada ini. Hasil kajian ini juga diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat dan maklumat berguna orang awam tentang kesedaran kanak-kanak tentang dada. Jika kesedaran kanak-kanak tentang bahayanya penyalahgunaan dada ini tinggi, peluang untuk melihat masalah penyalahgunaan dada menurun akan menjadi perkara yang mustahil. Banyak kebaikan yang akan diperolehi oleh negara apabila masalah penyalahgunaan dada ini berkurang. Salah satunya ialah kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan untuk menampung permasalahan penyalahgunaan dada yang berlaku di Malaysia. Kanak-kanak sekolah rendahlah yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Selain itu, pihak sekolah juga memainkan peranan untuk mendidik kanak-kanak serta mendidik mereka menjauhi dada. Pihak sekolah perlu merancangkan lagi aktiviti-aktiviti kesedaran dan pelajar memperoleh maklumat berguna untuk menjauhi diri mereka daripada pengaruh dada. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.